Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita buku teks sains tahun 4 KSSR Semakan dengan perbincangan lagi berkenaan dengan cahaya. Cuma hari ini kita nak masuk satu lagi sifat cahaya, iaitu pantulan cahaya ataupun cahaya boleh dipantulkan. Okey, sebelum ni kita dah belajar satu sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, dan kita juga dah bercerita berkenaan dengan bagaimana cahaya tu boleh membentuk bayang-bayang dan bagaimana bayang-bayang tu boleh berubah bentuk, berubah saiz. Jadi hari ni kita pergi kepada pantulan cahaya pula. Apa benda dengan pantulan cahaya ni? Apakah pantulan cahaya? Cuba kita akan mendalami berkenaan dengan topik ini, ya. Jadi pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Inilah namanya pantulan cahaya. Bila kita tengok cermin, muka kita nampak kat cermin. Okay. Jadi perhatikan gambar di bawah. Nampak? Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin, dan cermin tu pula pantul kembali imej ke arah mata kita. Perhatikan pula contoh fenomena pantulan cahaya di bawah. Sebenarnya yang kita nampak tu, cahaya tu pantulkan balik muka kita, sebab tu kita boleh nampak muka kita kat cermin. Ni contoh lain. Imej terbentuk pada permukaan air. Rusa ke apa tu, kancil lah. Dia nak makan, nak minum air, nampak muka dia kat dalam air tu. Okay. Imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Kalau dekat shopping mall tu, kat belah bawah ni lantai yang cerah, lantai yang kilat tu, dia boleh mantulkan balik imej daripada tangga ke atas tu, dia nampak semula kat bawah. Kalau lantai kilat lah biasanya, itu namanya pantulan lah. Dan contoh lagi, imej terbentuk pada permukaan logam. Logam tu kilat, maka contoh cawan kat sini kan, kita boleh nampak imej dia dekat logam yang kilat itulah. Okey, ada soalan kebat kat sini, kat tepi ni, bawah otak ni kan. Mengapakah terdapat bahagian yang berkilat pada lampu suluh? Kenapa agaknya ada bahagian berkilat kat lampu suluh tu? Apa guna dia yang tepi-tepi tu? Perasan tak kalau kita buka lampu suluh, dia punya sebelah mentol tu, dia ada kilat-kilat tu. Pada pendapat saya, sebab mentol ni kan kecil kan. Bila kita ada tepi keliling tu dia berkilat, maka dia akan pantulkan balik cahaya tu. Cahaya daripada mentol biasa dia akan terus terbuka menyeluruh kan. Tapi sebabkan namanya lampu suluh, kita nak suluh ke depan kan, jadi dia akan buat satu bengkok ni, maksudnya dia akan melengkung gitu, sebab dia nak kumpulkan cahaya tu supaya dia memantul balik ke sana, ke depan. Jadi cahaya yang pentul ke atas, ke tepi, ke kanan, ke kiri, ke belakang tu, dia akan terkumpul semula, dia mantul semula ke tengah, dan dia akan ke depan lah. Sebab tu kita boleh lampu suluh, kita boleh suluh ke depan lampu dia. Kalau lampu mentol biasa kita buka, dia akan terus menyinari satu kawasan tu kan. Tapi kalau kita tutupkan dan kita suluh, macam buat lampu suluh ni, maka dia akan menuju ke depan. Dia akan menuju ke depan lah. Dia tertumpu kan. Jadi dia memantulkan cahaya kat situ supaya dia ke depan sana. Itu pendapat saya lah. Okay. Alright. Jom kita sambung. Kita tengok kat sini ada ujian dia. Okay, mari uji pantulan cahaya. Okay. Tujuannya menyiasat pantulan cahaya, alat dan bahan, 2 cermin muka, 1 sudu besi, 1 penutup tin dan jam tangan dan juga lidi lah. Okay, jadi langkah-langkah dia, gantungkan 1 cermin muka pada dinding di tepi kelas dengan menggunakan tali. Tepi kelas ni, gantung cermin. Kan? Kemudian, halakan sudu besi ke arah cahaya matahari. Letak sudu besi ke arah cahaya matahari. Laraskan sehingga cahaya terbentuk pada permukaan muka. Pada cermin muka. Maksudnya, cahaya matahari kat luar tu, dia cuba eja sampai cahaya matahari tu dia memantul dekat sudu besi ni. Kemudian dia terus menuju ke sana. Awak akan nampak macam kilat-kilat dekat cermin muka tu. Okay. Jadi perhatikan keadaan yang berlaku. Ni saya biasa buat masa kecil-kecil dulu. Saya ada pengorek bulat tu. Belakang pengorek tu dia ada ada kaca kan. Jadi bila kita duduk kat tepi tingkap ni, cahaya matahari sengit kat tepi kan, dia masuk ke dalam cahaya, ke dalam cermin kita, ke dalam tingkap kita. Saya akan ambil pengorek tu, saya akan halakan kat muka kawan saya. Tu masa kecil-kecil lah kan, degil-degil kan, zaman degil-degil. Jadi itu pun salah satu cara sama macam ni lah, lebih kurang konsep dia. Dia memantulkan cahaya. Tapi sebenarnya tak elok, sebab benda tu panas. Kalau kita buat kat muka kawan kita, buat kat mata kawan kita, silap, bahaya kan. Jadi ulangi langkah 2 dengan menggunakan sudu besi dengan jam tangan, penutup tin dan cermin muka. Okey, sekarang ni sebenarnya yang dimanipulasikan, yang diubah adalah dia cuba pantulkan cahaya guna sudu besi, guna jam tangan, guna penutup tin dan guna cermin muka lah. Okey, jadi dia akan ubah suai barang ni, ditukar kepada barang lain lah. Jadi soalan ni dia tanya, berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini, apakah sifat cahaya yang sedang kamu uji? Sudah tentulah jawapan dia, cahaya boleh dipantulkan.
Kan? Okey, senang je, cahaya boleh dipantulkan lah. Dah tajuk dia memang cahaya boleh dipantulkan. Okey, seterusnya. 2. Jika kertas digunakan untuk menggantikan sudu besi, apa yang dapat kamu perhatikan? Berikan alasan kamu. Agak-agak kalau kita letak kertas kat sini, ada tak cahaya boleh terpantul? Tak kan? Jadi jawapan dia kat sini kita tulis cahaya tidak dapat dilihat. Cahaya matahari tidak dapat dilihat pada permukaan cermin. Cahaya matahari tidak dapat dilihat pada permukaan cermin. Kenapa? Kerana kertas tidak memantulkan cahaya. Okey. Okey, boleh dapat Alright, jadi info sign. Kat sini dia ada kaitkan sikit lah berkenaan dengan info sign. Bulan bukan sumber cahaya. Tahu tak awak ni? Bulan ni bukan sumber cahaya tau. Bulan kelihatan bercahaya pada waktu malam kerana bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Orang dulu selalu kata, anda ni cantik seperti bulan purnama yang menyinari hidupku. Sebenarnya dia bukannya bercahaya kan? Bulan tu sebenarnya kita kalau kat sini kan, ke bumi ni kan. Bumi ni, kita sini siang, sini malam kan. Kita malam ni kita tengok bulan tu, bukan bulan tu yang bercahaya. Sebenarnya cahaya matahari tu, dia ngalir ke bulan ni. Dia ngalir ke bulan, jadi kita tengok bulan. Jadi sebenarnya bukannya bulan tu yang bercahaya, tapi kita tengok bulan. Seolah-olah awak bayangkan awak tengah tengok kawan awak kat depan awak, tapi ada kawan awak yang lain dekat sebelah awak suluh kawan awak tu. Maka awak dapat tengok kawan awak sebab kawan awak yang suluh. Kawan awak yang sebelah awak ni dia suluh orang depan awak dapat tengok orang depan awak. Macam itulah. Macam ni lah lebih kurang. Jadi itulah yang dikatakan. Bulan sebenarnya tak bercahaya, tetapi dia pantulkan cahaya matahari ke bumi. Jadi sebab tu kita nampak bulan tu bercahaya. Sebenarnya matahari punya cahaya itulah yang ke sini, ke bulan tu. Dan kita dapat tengok bulan disebabkan cahaya lah. Cahaya tu dipantulkan lah. Itulah fenomena dipantulkan, pantulan cahaya. Okey, kenapa kita kena belajar kegunaan pantulan cahaya ni? Ada apa kegunaan dia? Jadi mestilah ada kegunaan dia. Jadi contoh kegunaan dalam kehidupan harian, mari kita ikuti kisah di bawah. Nampak tak dalam kereta? Ayah hati-hati, ada penunggang motosikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Kereta ni tepi dia ada cermin sisi. Perasan tak kan dalam kereta awak kan? Dekat tepi ni ada kerana nak tengok orang kat belakang kita. Kita kadang tak perasan. Tapi dengan adanya side mirror lah orang panggil bahasa Inggerisnya. Maka kita akan nampak orang yang kat belakang yang kita tak nampak. Okey. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan sisi kereta. Nampak? Orang kat sini siapa nampak? Orang kata titik buta. Kalau lori tu, awak kalau dekat sangat dengan lori kat belah tepi, memang lori tu tak nampak walaupun ada side mirror. Jadi hati-hati. Okay, sebab tu kalau kereta baru sekarang dia ada lengkapi dengan, kereta yang mahal dia ada dilengkapi dengan kamera 360 supaya kita boleh nampak apa yang ada kat sebelah kita lah. Jadi itulah untuk kereta yang tak ada 360 ni, inilah kegunaan cermin sisi. Okay, sangat penting. Lagi-lagi kalau nak bagi signal, nak belok tepi, nak belok ke kanan kan, buatnya ada motor tiba-tiba dah terlanggar. Okay, nampak? Tiba-tiba dekat depan dia pula ada satu cermin lagi. Ayah, kenapa ada cermin yang diletakkan di situ? Takkanlah nak letak cermin kat tepi jalan tu, nak suruh orang berhenti make up kat tepi tu kan? Okay. Jadi sebenarnya cermin ni, awak perasan dia cembung tau. Cembung tu maksud dia kembung. Cermin tu kembung lah. Yang naik kereta ni kita akan nampak cermin, dan kita akan nampak kereta daripada arah bertentangan yang mungkin dekat selekoh yang agak tajam. Jadi bila kita selekoh agak tajam, kita tak tahu dekat tepi sana ada kereta apa. Jadi kita nak main belok je, buatnya tiba-tiba ada lori sebelah. Kan? Jadi sebab itu kita kena ada cermin ni. Cermin ni biasanya dia terletak dekat bahagian-bahagian belok-belok yang tajam. Okay, maksudnya kita tak nampak yang sebelah sana macam mana, kita nak belok. Okay, bapak dia kata, itu cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelak kemalangan. Ni saya cakap tadi. Kita sebelum kita belok, kan, lori ke apa kereta kat sini, kita tak nampak. Kita belok je. Habis kalau kita nak tiba ada orang motong kat sini, kan, silap boleh langgar kan. Sebab tu dia ada letak cermin cembung. Biasanya dekat kawasan yang agak tajam dia punya belok dia. Okay, itulah gunanya. Bukannya suruh make up kat situ. Okay. Dalam kehidupan harian kita, banyak situasi yang membolehkan kegunaan pantulan cahaya. Jadi perhatikan contoh-contoh di bawah. Okey. Cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Okey, maksudnya kalau perasan nak pernah cek gigi kan, dia ada satu cermin tu. Cermin tu bengkok sikit kan. Biasanya sebab dia nak tengok kita punya gigi bahagian belakang. Takkan dia nak buka mulut masuk kepala kat dalam badan dia kan, dekat dalam mulut awak kan. Mana muat. Jadi dia akan letakkan cermin, namanya cermin pergigian. Okey, nak nampakkan belakang-belakang gigi tu.
Alright, pelanggan pun sama. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin diletakkan di bahagian bawah. Cermin ni dia akan sengit menadah gitu tau. Sebab kita berdiri, kita nak tengok kasut kat bawah. Kalau dia tegak je, kita nak bagi siapa tengok, lutut tengok kan. Jadi sebab tu dia bengkok, dan kita boleh dia baringkan sikit, dan kita boleh lihat kasut kita daripada cermin tu lah. Itulah kegunaan pantulan cahaya. Nak pantulkan gambar cermin dan gambar kasut supaya kita dapat lihat. Seterusnya, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Nampak? Ni kalau nak tengok belakang, perasan tak kalau kita pergi kedai kedai rambut, kedai gunting rambut, dia mesti cermin depan ada, cermin belakang pun ada. Kalau jenis yang kita pergi gunting rambut kat rumah orang, walaupun dia tak ada cermin belakang, tapi bila dah siap nanti dia akan ambil cermin, dia tunjuk kat kita kan. Tengok belakang ni, okey tak? Itulah guna dia. Sebab tu kita boleh nampak cermin belakang. Nampaklah kita punya rambut belakang macam mana. Okey. Tentera laut pula boleh melihat objek yang berada pada permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Macam ni contohnya. Dia dekat dalam. Dia nak nampak kat sini ada kapal kan. Dia tak nampak, tapi kita ada. Ni namanya adalah periskop. Okey, periskop. Okey, dia dapat kat sini. Kita kat bawah tapi kita nampak apa ada kat atas. Sebab bila kita tengok kat sini, cahaya daripada kapal ni dia masuk ke dalam dan dipantulkan oleh cermin satah ni ke sini, kemudian dipantul ke arah mata kita. Maka kita akan dapat lihat objek yang berada di atas. Okey, jadi bolehlah kita berjaga-jaga. Tak adalah kapal tu timbul kat dasar laut, habis tu kalau nak berperang timbul kat dasar laut kan tu ya. Sebab tu dia close sikit je atas tu. Okey. Periskop lebih kurang macam perisik lah. Kan. Okey. Itulah yang ada kat dalam kapal selam. Okey. Cuba kamu berikan satu contoh situasi dalam kehidupan harian kamu yang menunjukkan bahawa cahaya boleh dipantulkan. Jelaskan kegunaannya. Fikir apa agaknya cara dalam kehidupan harian kita yang menggunakan cahaya boleh dipantulkan. Senang je. Awak fikir je apa ni meja solik kan. Fikir meja solik. Meja solik kat rumah. Apa kegunaan dia? Supaya kita mudah untuk make up, ataupun mudah untuk memperkemaskan diri atau tak sikat rambut kan. Banyak. Okay? Banyak lagi yang dalam kehidupan harian. Cermin side mirror motor pun boleh kan. Okay? Dan cermin dalam kereta tu, cermin yang pandang belakang yang daripada yang dekat tengah tu pun boleh. Okay? Kat dalam kereta yang bahagian tengah kan. Untuk lihat belakang pun boleh. Okey. Jadi kat sini dia diceritakan berkenaan dengan gambar Raja Sina. Okay, perhatikan gambar Raja di bawah. Ini eksperimen ringkas lah. Dia buat apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin. Biasanya yang boleh memantul ni, permukaan tu mestilah rata dan licin. Okey. Seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Ini tunjuk contohnya. Okey. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar Raja Sina seperti di bawah. Ini aktiviti dia buat kan. Dia suluh cermin satah ni, kemudian terus memantul lah. Jadi kat sini kita tengok gambar Raja Sina. Sebenarnya inilah contoh gambar Raja Sina. Bila kita lukis macam ni, kita tahu dia akan memantul macam ni. Jadi cahaya yang ditunjukkan pada permukaan cermin, kemudian cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin, maka inilah namanya gambar Raja Sina. Namanya gambar Raja Sina lah. Dia sebenarnya ada sudut dia. Ada sudut berapa darjah apa semua daripada normal. Tapi itu skala menengah, nanti kita akan belajar. Alright, jom kita tengok aktiviti Ria. Apakah aktiviti Ria yang dibincangkan untuk tajuk cahaya boleh dipantulkan ni? Melukis gambar Raja Sina. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan. Alat dan bahan dia cermin, kotak hitam bercelah, kertas putih, lampu suluh, blok kayu dan juga pembaris. Jadi kita ada kotak yang hitam ni, ada celah kat situ. Kemudian kita letakkan kertas putih pada dasar kotak. Maksudnya kat bahagian bawah ni kita letak dasar kotak ni, kita letak kertas putih. Dan susun cermin seperti dalam Raja. Kita letak cermin macam ni. Ni ada lubang kan. Letak cermin kat sini. Bawah mesti putih. Halakan cahaya lampu suluh melalui celah kotak ke arah cermin. Ni celah kotak ni. Nampak lampu suluh tu terpancar ke situ lah. Dan dia terpancar tajam lah. Sebab kita ada buat celahan sikit. Jadi masukkan cahaya kan bergerak lurus kan. So dia sampai ke cermin tu. Kemudian cahaya ni akan dipantulkan. Nampak ni. Dia pergi sini. Dan dia memantul. Lihat. Perhatikan pantulan cahaya yang terhasil, kemudian lukis garisan dengan pembaris mengikut arah cahaya pada kertas putih di dasar kotak. Maksudnya bila kita dah tengok tu, dia dah nampak dia punya pantulan tu, kita ambil pensel, kita lukis dekat kertas putih tu. Sebab tu gunanya kertas putih tadi. Kita lukis gambar dia, kemudian keluarkan kertas putih dan labelkan lukisan kamu. Nampak ni hasil dia. Cahaya ni masa dia masuk, kemudian masa dia keluar.
Jadi kita labelkan lah. Ini adalah sinar pantulan. Ini adalah sinar tuju. Ini adalah sinar pantulan. Macam dalam ni tadi. Okey. Sinar yang dituju kan. Cahaya yang dituju, cahaya yang dipantulkan. Okey. Sini. Inilah hasil dia. Inilah membuktikan bahawa betul lah cahaya itu boleh dipantulkan. Kalau awak dah sekolah menengah, nanti awak akan belajar macam mana, berapa sudut dia. Pun awak boleh tengok. Okey. Jadi soalan kat sini dia tanya, mengapakah pembaris digunakan untuk melukis gambar raja sinar? Senang je. Kenapa? Kenapa tak guna tali? Okey, sebab cahaya itu dia bergerak lurus. Walaupun tajuk ni adalah tajuk cahaya boleh dipantulkan. Tapi kenapa dia guna pembaris? Sebab cahaya yang lalu celah tu dia gerak lurus. Jadi jawapan dia kerana cahaya bergerak lurus. Jadi kita gunalah pembaris. Kan? Okey, saya rasa sampai situ dulu perbincangan kita sampai muka surat 99. Habislah tajuk berkenaan dengan cahaya boleh dipantulkan. Jadi, pada kelas akan datang, kita akan sambung lagi dengan satu lagi sifat cahaya iaitu pembiasan cahaya ataupun cahaya boleh dibiaskan. Jadi, sampai sini dulu perbincangan kita. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.